Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang guys. Jumpa lagi kita untuk petang ni. Alright. So untuk petang ni apa yang saya nak share adalah tips sedikit lah, orang kata macam mana nak buat cookies sedap dan rangup. Bila kita buat tu sedap dan rangup tu, tanpa pula kita boleh simpan untuk tempoh yang lama. Benda tu lah yang menyedapkan sebenarnya. Lagi kita simpan, lagi kita jaga dia betul-betul, lagi benda tu lagi sedap. Okey, bukan lagi masuk angin. Sedangkan kita buat tu untuk molek tu, tapi kenapa jadi masuk angin? Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk petang ni, masuk dulu dan bantu saya komen dulu, clear saya punya live. Dan jangan lupa share saya punya live, semoga bermanfaat dah untuk petang ini. Alright. So saya ada lebih kurang dalam 4 tips untuk saya nak share petang ni. Macam mana kita nak buat cookies ataupun kita nak buat biskut kita sedap dan rangup. Alright. Gitu deh. Sebelum kita kata kita nak menjual, sebelum kita nak bagi makan kat orang, so benda tu mestilah kena sedap, mestilah kena rangup. Barulah orang ni bila dia makan, sedapnya, rangupnya, nak try lah, nak order lah, gitu bila orang tu kata nak try lah, nak order lah, benda tu jadi semangat lah kat kita. Kita pun jadi not bad aku buat, boleh buat lebih lagi, aku boleh nego dah ni. So benda tu memberi semangat untuk kita nak buat lebih lagi, insya-Allah. Alright. Yang mana yang nak dapatkan tip untuk petang ni, so you all bantu saya komen dulu dan jangan lupa share dulu saya punya live untuk petang ini. Alright. Macam pagi tadi saya dah share dah cara pengiraan. Rupanya ramai gila yang tak yakin dengan pengiraan, tak erti nak buat. Banyak pertanyaan. So harap you all, perkongsian saya tu harap membantu you all lah serba sedikit. Okay. So masuk dulu dan bantu saya komen dulu, clear saya punya live dan share saya punya live untuk petang ini. Alright. So untuk tip yang pertama yang saya nak share, macam mana kita nak buat cookies kita tu rangup dan sedap. Apa ini? Okey. Bahan yang digunakan tu mesti kena bahan yang digunakan lah. Gini. First step. Okay. Bila mana kita buat cookies, apa yang perlu kita tahu ataupun apa yang perlu kita letakkan di dalam kita punya cookies kita supaya cookies kita tu sedap dan rangup adalah bahan-bahan yang kita gunakan tu. Maksud dia bahan-bahan yang kita gunakan tu kena pastikan bahan tu rangup ke tak? Bahan tu boleh menyebabkan cookies kita tu rangup ke tak? Gitu faham tak? Semestinya bahan premium, tapi tidak semestinya dia. Tidak semestinya kita gunakan bahan premium benda tu akan jadi rangup. Tidak semestinya. Alright. So kita kena tahu dan kita kena pasti bahan yang kita gunakan tu, adakah benda tu boleh merangupkan ke tak kita punya cookies kita. Alright. So bahan-bahan tu kalau dia kat kedai bahan kek banyak berlambak bahan-bahan yang boleh merangupkan. Antaranya apa? Adalah tepung jagung. Okey, kalau tepung ganda saja pun tak kurang lah orang kata ni. Okey, tepung ganda saja tapi dia tidak merangupkan bila mana kita masukkan tepung jagung. Alright. So itu adalah salah satulah yang boleh merangupkan kita punya cookies kita ataupun biskut kita. Alright, selain daripada tu geria serbuk badam. Okey, serbuk badam. Kalau you all buat benda tu ada semua dalam kita punya bahan-bahan, benda tu lagi sedap lah. Tak? Benda tu lagi sedap. Tapi kalau bahan-bahan tu geria margarin, tepung ganda, gula. So benda tu sedap. Tapi kalau setengah orang dia nak rangup. Okey, benda tu dia nak rangup. Jadi bila nak rangup, apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari bahan-bahan yang boleh merangupkan. Alright. So kita antaranya itulah tepung jagung, serbuk badam. Dan bila kita gunakan serbuk badam,
kena goreng dulu dia. Wajib. Walaupun benda tu kita masukkan, walaupun benda tu kita akan bakar, tapi kita kena gunakan first step adalah goreng ataupun bakar dulu kita punya serbuk badam. Okey, itu wajib untuk kita nak bagi benda tu rangup. Okey? Ada kata, kalau saya masuk dalam tu saja boleh dah. Sebab apa? Sebab saya bakar juga ke. Saya bakar juga. Benda tu mestilah rangup juga. Dok tak? Okey, malah dia akan cepat rasa tengik. So be careful lah. Walaupun benda tu bahan premium, okey, serbuk badam adalah salah satu bahan premium, tapi kalau kita tidak goreng dulu, goreng sampai mana? Goreng sampai kekuningan. Sampai dia warna dia tu keperangan. Faham tak? Dia tu adalah lama sangat, tapi kena goreng lah. Jangan biarkan jangan biar letak situ lah. Letak dulu situ. Biarlah. Lepas ni dia akan jadi perang lah. Duk tak? Akan kena goreng dia. Macam kita goreng apa kita kena goreng cepat tak boleh biar. Tak boleh biar duk atas kuali gitu, tak boleh deh. Sama juga macam kita bakar pun gitu juga. Jadi kalau macam saya tidak confident nak bakar. Saya confident goreng. Jadi macam style saya adalah saya goreng. So terpulang dekat you all lah. Kalau you all lebih suka bakar, so you all bakar. So dia sama je, fungsi dia adalah sama. Okay, alright. So itu dia. Selain daripada tu dia, bahan yang boleh merangupkan adalah shortening. Shortening pun akan menyebabkan kita punya tu jadi rangup. Minyak sapi tak deh. Minyak sapi tidak. Okey. So minyak sapi dia akan gantikan dengan margarin ataupun butter. Gitu, faham? Alright. So kalau you all punya tu nak rangup, you all kena pasti bahan-bahan yang you all gunakan tu boleh menyebabkan rangup ke tidak. Itu yang pertama. Itu tip yang pertama. Tip yang kedua, tip yang kedua adalah cara you all adun. Cara you all adun tu akan menyebabkan kita punya cookies kita tu terlebih lembek ke ataupun terlebih keras. So benda tu pun yang akan menyebabkan efek kepada kita punya adunan, dan seterusnya bila kita bakar pun dia akan efek. Jadi tip bila nak buat nak bagi sedap dan rangup ni, macam mana nak buat adalah pastikan adunan kita tu biar lembek, jangan keras. Itu tip dia deh. Biar lembek, jangan keras. Alright. Biar lembek, jangan keras. Okey. So adunan kita pastikan biar lembek, jangan keras. Okey. So itu tip yang kedua. Okey. So itu tip yang kedua. Tip yang ketiga adalah cara kita bakar. Alright, cara kita bakar kita punya biskut kita tu. Cara kita bakar tu macam mana? So kalau untuk cookies, pastikan aman gila kot. Saya kata kalau masa saya masuk grup-grup saya tak komen pun. Saya tak suka nak komen ni, saya tak suka ni. Tapi saya jadi suka jadi CCTV. Sama-sama juga macam you all jugalah. Saya bukan saya nak oyak saya ni hebat dah. Tapi saya suka jadi CCTV. Suka jadi CCTV, saya tengoklah orang kata komen ni. Kata ni, kenapa tak komen sekali? Itu bukan style saya deh. Itu bukan style saya. Melainkan kalau benda tu yang dalam page saya ke, benda tu yang saya akan reply lah. Tapi kalau grup orang lain, saya masuk, saya tengok je. Saya suka jadi CCTV je. Dan saya tengoklah komen-komen tu. Ada komen-komen yang membantu, ada komen-komen yang kita kena ada ilmu dulu kak, baru kita nak boleh nak komen, nak sedap kat orang. Itu sedap. Itu yang orang kata tu. Jangan kita nak mana-mana dan nak ajar orang, benda tu yang salah. Gitu, faham tak? Alright. Jangan kita nak komen-komen, kita masuk, kata contohlah orang tu dia ada masalah. Okey, contohlah orang tu dia ada masalah, sangat atas goreng tanpa minyak kaya, tanpa minyak. Dan pastikan slow je api. Alright. Contohlah kita masuk grup orang. Grup macam grup nak buat biskut kau. Dia ada grup-grup. Okey, grup. You all masuklah. Masak apa tak jadi kau macam-macam ke. Jadi you all yang kata you all tahu ataupun expert benda tu, okeylah ke. Okeylah you all nak komen-komen. Masalah lah ni you all merumitkan lagi keadaan dia. Maksud dia ada masalah. Orang tu ada masalah, dia bertanya dekat grup tu. Okey, so
you all macam you all buat-buat tahu. Sedangkan benda tu you all tak tahu. Sebab itulah macam saya tak suka benda tu. Sebab kata saya pun tidak pakar, saya pun tidak ahli dan saya just menjadi CCTV. Mana yang okey saya ambil, mana yang tak okey saya kata tolak tepi lah. Gitu faham tak? So bila dalam grup tu dia ada masalah. Dia ada masalah apa tu? Buat biskut dia tu dia buat tak jadi. Lepas tu kenapa saya buat benda ni, saya gunakan butter, kenapa tak jadi? Ada pula kata Minah ni, dia kata buat butter, telah tukar butter lain, telah ni, you mana-mana dah tahu duk. Benda tu kan yang akan merumitkan. Bijak kat si. Benda tu kan yang akan merumitkan lagi keadaan. Kalau buatnya dia ikut follow gitu dah mana-mana tu ke. Nyanyo kau kahwin ni. Dah lah kahwin ni tak jadi dah. Lepas tu 2 kali pula tak jadi. So kalau you tak tahu ataupun tak kata tidak expert benda tu, janganlah buat-buat pandai. Nyanyo kau orang beh dok. Nyanyo kat orang. Okey, nyanyi kat orang. Orang tu sial lah. Buatnya dia ikut. Buatnya dia ikut. Buatnya dia dia kata gini, dia belilah butter ke. Dia beli butter, dia buat guna butter. Lepas tu buat apa dia kata, buat apa tak jadi benda tu. Lepas tu kahwin ni pula. Okey, kahwin ni pula dia pun komen. Guna butter memang pun tak jadi. Dia kena pakai pure butter. Lepas tu pure butter pula pakailah hok brand dia. Yaklah brand ni kan. Lepas tu ya Allahu akbar. Mungkin kahwin ni pula kata mungkin nak beli hok mahal tak mampu ke. Dia pun suggest pula kahwin ni beli hok mahal. Kalau kita ni tak pandai, jangan pandang manda benda tu akan lagi mengeruhkan lagi keadaan. Saya tak suka juga bila saya masuk grup-grup ke. Saya kurang lah. Orang kata nak komen memang payah sangat saya nak komen. Melainkan benda tu saya yang post ataupun benda tu melibatkan tim saya akan reply. Tapi kalau benda tu orang lain, saya tak suka nak reply. Sebab benda tu yang takut nanti takut benda tu akan merumitkan keadaan dan akan menyebabkan orang tu bertambah lagi masalah. Dah lah ada masalah ni. Lepas tu kita pula suggest dia bukan nak bantu dia selesaikan masalah, tapi nak merumitkan lagi masalah, menambahkan lagi masalah. Gitu faham tak? Alright. So jangan duduk mana-mana kalau kita ni tak pandai. Okey, assalamualaikum waalaikumsalam. Okey. So you all lah kata bila kita nak bakar cookies kita tu, kita kena tahu cookies kita tu oven kita tu besar setara mana. Adakah oven kita tu sama macam orang lain yang 120 liter ataupun 100 liter ataupun sebab benda tu tak sama. Okey, dia punya kepanasan tidak sama dengan orang lain yang mungkin 120 liter. Okey, contohlah macam saya. Okey, saya guna oven saya adalah lebih kurang dalam 120 liter. Saya punya oven. Okey, bila 120 liter, saya kena pasti oven saya kepanasan dia boleh letaklah dia punya suhu atas dan bawah adalah lebih kurang dalam 130 hingga 140. Okey, saya letak biasa adalah 135 macam tu. Okey, saya letak macam tu. Sebab kalau nak letak lebih lagi tak boleh. Sebab kapasiti ataupun dia punya tu tak boleh nak tampung. Kalau kita letak banyak tu, benda tu akan menyebabkan aku tahu siapa. Kena berguru dengan Aris. Aduh lah. Tak ingat dah nak main ni. Aduh lah. Okey, benda tu tak boleh nak menampung tak? Benda tu tak boleh nak menampung kita punya oven kita. Jadi you all kena tahu oven you all tu berapa liter. Tengok cek belakang you all punya oven you all tu berapa liter. Saya mula-mula beli pun saya tak tahu sebenarnya. Saya panggil beli lah sebab saya beli ke style saya tak tahulah style orang lain lagu mana. Tapi kalau style saya pergi kat kedai, ni style saya deh. Saya pergi kat kedai, saya tengok, saya tak tanya pun. Berapa liter? Apa tu? Saya tak, bukan itu style bukan saya deh. Okay, sebab tu lah saya tahu mula-mula tu. Lepas pada tu baru tengok tu lah cek belakang tu. Saya pun cek 120 liter saya punya oven. Style saya lah ke mana saya pergi beli. Saya pergi kat kedai tu kan. Saya tengok oven tu
boleh muak ke dok 2 lawyer? Itu style saya. Boleh muak ke dok? Sebab saya nak kata suka apa tu? Ulah mi ai ingat Wasim. Kata boleh muak ke dok? Boleh muak ke dok? Kata lawyer tu 2 lawyer. Sebab saya nak jimat masa. Faham dok? Saya nak jimat masa. Saya tak tahu you all style lagu mana. Itu kalau macam ni itu style saya. Jadi saya tak tahu pun berapa liter. Sebab saya jenis saya suka jimat masa. Faham dok? Sebab kita nak kita fikir untuk long term. Kita nak buat bisnes ni untuk long term. Takkanlah hari ni kita buat, contohlah hari ni kita buat contohlah kita nak buat kek kan. Kek kita boleh muak masa mula-mula kita buat 2 butir contoh. Takkanlah sebulan ataupun setahun akan datang 2 butir situ je. Impossible lah. Betul? Impossible. Sebab benda tu akan banyak lagi lah. Sebab makin lama kita buat bisnes, makin ramai lah orang kenal kita. Betul tak? Kalau you buat marketing, lagi ramai lagi. Bertambah. Faham tak? So, saya kalau macam saya fikir long term. Boleh muak ke tak untuk 2 lawyer ni yang saiz sebelah. Contoh, saiz sebelah 2. Sebab biasa-biasa kalau orang order ni saiz sebelah, saiz 10 kan. Boleh muak ke 2? Sebab saya akan nak jimat masa. Itu style saya. Tapi kan saya tahulah you all style macam mana. Gitu. Itu style saya lah. Sebab tu lah kalau orang tanya berapa masa mula-mula saya beli kan. Masa tu tak tahu berapa liter. Sebab saya bukannya tanya berapa liter Serupa dengan mixer juga. Mixer orang tanya boleh muak berapa kilo gandum ke? Saya tak tahu berapa kilo gandum. Sebab apa? Sebab saya suka jenis kata yang kata boleh buat tu yang cepat. Okey, yang cepat dan dia punya tu pantas dok. Dia putar tu laju. Dia laju. So itu style saya. So kalau nak laju lagu tu dia kena kata motor dia tu yang kuat dan laju lagi. So bila nak kuat laju ni, dia kena beli hak berkualiti dan dia kena beli yang mahal lah juga takkanlah nak beli sama hak mahal dengan hak murah. Patut dia punya motor tu lebih kurang. Tak sama. Tidak sama. So saya itu style saya. So bila orang tanya berapa kilo boleh muak, berapa kilo boleh muak untuk mixer tu, saya tak tahu. Tapi bila lama-lama tu barulah saya terah lah. Saya terah bolehlah muak sekilo. Sekilo tu boleh lah. Sekilo gandum. So itu style saya lah. Jadi you all yang mana yang nak buat kata nak buat biskut, kalau you all punya oven you all tu 60 liter ke 80 liter ke ataupun bawah 100 liter, you all kena pastikan gunakan yang minimum. Okay, minimum. Contohlah kalau you all try dulu. Sebab dia biasa kalau nak buat untuk bakar kek, bakar biskut ni adalah 130 darjah Celsius. Atas bawah sama saja. Sebagaimana you all buat bawah lagu tu, atas pun macam tu juga. Alright. So you all try dulu yang paling minimum. Andai katalah you all buat tu tak berapa nak masuk lah ataupun terlebih masuk. So itu you all kena kurangkan lagi. Gitu, faham? Itu style yang saya telah buat benda tu dan itulah dia. Okey. You tak nak tengok orang. Orang tu buat 130. Aku nak buat 130 lah. Sedangkan dia punya besar, dia punya oven dia tak sama macam besar gitu. Ataupun kita kecil lagi, dia besar. So tak sama. Jadi kena pastikan, kena tengok kita punya oven kita tu berapa liter. Nak tengok macam mana? You all tengok belakang dia tu. Kalau contohlah oven you all ni, you all balikkan dia lah, pusingkan dia, tengok bawah dia tu berapa liter. Faham tak? Lepas tu berapa watt. Sebab benda tu yang akan menyebabkan kita punya tu kata aliran elektrik pun so aliran elektrik pun dia beri efek. Sebab tu lah kalau you all punya tu watt terlampau tinggi, you all kena tukar plug dia tu. Alright. Kena tukar plug dia tu supaya kerja tu. Okay. Kena tukar deh. Kena tukar benda tu. Alright. So itu yang ketiga. Yang keempat, bila mana kita buat ni, terutamanya bila kita nak buat bisnes ni, apa yang perlu kita buat adalah niat.
Alright, niat kita. Jangan niat kita hanya kata aku nak nego sebab aku nak kaya. Aku nak nego sebab aku nak dapat duit banyak. Aku nak nego faham tak? Niat kita tu tak betul. Okey, bukan kata tak berapa betul. Jadi kita kena tukar niat kita tu untuk kita nak bagi manfaat dekat orang. Untuk kita nak bagi something dekat orang. Sebagaimana bila kita buat tu alright, bila kita buat tu biar kena dengan tekuk kita. Kita nak bagi makan dekat orang, biar kena dengan tekuk kita, dan bila kena dengan kita insya-Allah kena juga dengan tekuk orang lain. Faham tak? So janganlah buat tu macam nak bagi kuayah, nak bagi kritik, buat misalnya makanan ni, faham tak? Biar buat alang-alang, buat alang pelebih. Faham tak? Alang macam kalau mak saya pesan sama. Sentiasa pesan. Kata alang biar buat tu buat alang pelebih. Maksud dia kalau kita nak masukkan serbuk badam, kalau 50 gram, buat masuklah 60 gram. Contoh. Okey, faham tak? Biar buat alang pelebih. Jangan serbuk badam ni mahal weh. Mahal tak boleh nak 50 aku boleh letaklah 40. Aku letaklah 30. Faham tak? Biar buat tu alang pelebih, jangan buat alang kurang. Sebab apa? Sebab kita nak bagi makan dekat orang. Niat tu paling penting. Alright, bila niat kita tu betul, insya-Allah benda tu jadi sedap dan rangup. Alright? Faham? Okey. So itulah kata sedikitlah tip yang kata saya kongsikan untuk mana yang nak buat biskut. Sebab lo ni dah rasa dah keriangan dia, dah rasa dah bahan-bahan dia untuk nak minggu depan dah puasa dah raya. Minggu depan dah puasa dah, start puasa dah. Jadi minggu ni orang start nak buat biskut, dia dah rasa dah. Kata rasa dah kesibukan dia, dah rasa sibuk dah. Kalau you pergi kedai behekik memang gini orang kata dia. Kalau kita rasa juga orang kata dia. Tahulah tempat you kalau tempat saya ni memang terasa dah lah. Memang terasa dah nak dekat raya, nak puasa dah. So benda tu sebab hari biasa memang tak ada orang weh. Kalau kedai behekik ni memang tidak ada orang. Kalau duduk landing pun duduk kata atas-atas pun boleh, tapi lah ni tak boleh. Ramai berderu orang. Alright. So you all buatlah betul-betul dan gunakan sebaik mungkin lah. Kalau tak reti lagi tapi nak buat nego, buat dulu kak. Buat dulu, terah dulu buat. Terah dulu buat, lepas tu bagi makan dulu kat anak-anak, suami dulu makan. Okey ke tak? Kalau dia orang kata okey, ataupun you all bagilah orang luar sikit. Maksud dia ke jiran ke, masuk ke kawan-kawan ke, mak saudara ke, kok saudara, tuk saudara ke, apa semua ke. Bagi terang dan tanya dia feedback macam mana. Kalau feedback dia okey, so bermakna you all boleh teruskan. Tapi kalau feedback dia tak okey, you all teruskan, nanyalah. Faham tak? Sebab orang akan beli sekali, jauh tak beli dah. Kalau macam style saya, tak boleh dah. Faham tak? Sebab kali tu padel lah orang kata dia. Bagi saya tak apa mahal pun, tapi biar kena dengan tekuk. Itu style saya kalau makan ni. Sebab itulah kalau bazar-bazar Ramadan ke, saya jarang pergi. Sebab tahu dah. Dan kalau saya pergi pun, saya pergi tempat tertentu je. Saya pergi hok tahun lepas punya kedai yang tertentu sahaja. Sebab tahu dah orang kata dia. Kita tahu dah makan ni tu tak kena dengan tekuk. So sebab nak buat untuk buat bisnes, untuk nak kaya je, nak dapat duit semata-mata. Tapi kalau kita buat tu dengan keikhlasan hati, kalau kita buat tu dengan betul, insya-Allah esok hari mari pula, ataupun minggu depan mari pula. Sedap kedai ni. Sedap, nak beli pula. Kalau tidak, tak beli dah. Sekali tu je beli. Faham tak? Alright. Okay. So jelas dengan 4 poin yang saya sampaikan. Alright. So you all continue dengan I dah. Okay. So jelas apa yang hati tutup dulu. So you all semua jelas apa yang cuba diterangkan. Gitu. Okay, so you all semua yang mana nak try crunchies almond binaries, yang mana nak try crunchies almond binaries, sekarang ni kita bagi kau punya gila-gila punya harga untuk you all sebelum menyambut puasa. Assalamualaikum Noris, nak tanya biskut
berapa lama boleh tahan cam semperit? Ikut semperit. Dia kena tengok juga. Okey, untuk kalau macam biskut ni, ketahanan dia biasa. Okey, ketahanan dia bergantung kepada bahan-bahan yang you all gunakan. Yes. Macam semperit semperit kata dia gunakan margarin ataupun butter dengan biasa gula macam tu je ke. Jadi ketahanan dia lebih kurang dalam 1 ke 3 bulan macam tu. Tapi tengok juga kepada you all, cara you all bakar. Cara you all bakar tu macam mana? Sebab ada setengah tu semperit memang tahan apa kata nampak secara kata fizikal dia masuk, tapi dalam tak masuk. Bila dalam tak masuk, benda tu akan cepat lagi tengik. Mungkin dalam sebulan ataupun tak sampai pun sebulan. Tengik tu lemau lah, macam lemau gitu. Lemau. Liu. Gitu. Okey. Tengik. Kalau macam Crunchies almond ni boleh teh sapan boleh. Boleh teh sapan boleh. So you all nak simpan berapa lah you all nak simpan berapa lama pun boleh. Gitu. Sebab ketahanan dia selama 6 bulan. Okey. Sebab kalau macam biskut ni ke, biskut ni dia macam apa tu? Dia kena kita sendiri yang buat. Tapi kita nampak macam tak syok ke. Bercakap dia ke bila. Okey. Biskut ni okey, bila kita yang buat ke. Bila kita yang buat, apa yang perlu kita buat adalah kita kena R&D kan. Kita sendiri sebagai seller, sebagai business owner, kita sendiri yang kena try. Kita kena sendiri. Macam saya try. Ketahanan dia tu berapa lama. Jadi ada yang sampai 11 bulan. Try and adjust. Gitu. Awak gede kan. Kecil dia lah. So kena buat sendiri deh. Kita kena buat sendiri. Alright. What the fake you know. Terima kasih atas perkongsian. Gitu. Semua faham apa yang cikgu ajar? Tak ada cikgu. Saya tak suka panggil cikgu. Sekolah ke? Okey. So itulah kata dia. Sebab benda tu kalau macam kita tanya orang lain ke, ketahanan dia berapa lama ketahanan. Macam saya tak macam saya suka macam try. Saya try adjustkan dan saya try buat sendiri. Saya kalau macam saya dengar orang kata, ketahanan dia 3 bulan ke. Tapi belum tentu lagi kalau kita buat 3 bulan. Yes. Belum tentu lagi kalau kita buat benda tu sendiri 3 bulan. Ada sampai tak sampai sebulan, ada sampai lebih. Jadi kita sendiri yang buat benda tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena kaji. Kita buat R&D kan. So kena habislah modal sikit. Orang kata pertaruhkan modal untuk lebih lagi lah lepas ni insya-Allah. Okay. So jangan lupa yang mana nak dapatkan Crunchies almond by Noris. Sekarang ni kita bagi siapa yang grab 2 bekas satu RM30 untuk yang giant 50 pieces. 1 bekas RM30. You all grab 2 bekas, kita bagi RM50 sahaja deh. Jimat RM10 lah. Jimat RM10. Harga asal 2 bekas RM60. Sekarang ni kita bagi hanya RM50 sahaja untuk 2 bekas giant 50 pieces. Gitu. So yang mana nak dapatkan, klik sahaja link di bawah ataupun TikTok boleh klik link di bio. Kita dah sediakan link dekat situ. So klik sahaja. Gitu. Kita bantu you all dapatkan Crunchies almond by Noris. You all boleh pilih nak yang mana. Kita ada 3 jenis. Kita ada yang mini. Yang mini hanya RM15 sahaja. Ada 20 pieces dan 1 perisa. Giant 50 pieces. 1 RM30, 2 RM50. So you all boleh pilih nak perisa apa. Kita ada perisa vanilla, coklat dan red velvet. Untuk giant 50 pieces, kita hanya boleh mix 2 perisa sahaja, vanilla coklat ataupun vanilla red velvet ataupun coklat red velvet. So you all pilih jah nak yang mana-mana. Gitu. Okay.
Dan kita ada juga yang 3 in 1. 3 in 1 tu kita memang standardizekan 3 perisa terus dalam satu bekas lah. Ada 80 pieces, hanya RM50 sahaja. Gitu. So yang mana nak dapatkan Crunchies Almond Binaries, boleh klik link di bawah untuk kat page. Dan untuk yang TikTok boleh klik link di bio. Kita bantu you all sampai dapat. Gitu. Okay. RM50 sahaja sebelum nyambut bulan puasa. Untuk 2 bekas. Untuk 2 bekas, RM50 untuk 2 bekas. So untunglah kalau you all ambil Giant 50 pieces 2 bekas, 50 pieces dah apa-apa? 60. Kau 50 pieces RM60 kalau harga asal. Sekarang ni kita bagi RM50. Jadi you all jimat RM10 dan dapat 100 pieces. So jimatlah kalau you all ambil. Kalau you all grab Giant 2 bekas yang 50 pieces. Jimat sangatlah. Okay. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. dari mana? Gitu. Okay. So anak-anak semua, ada soalan yang ingin anda kemukakan? Ada. Supaya duduk ni dia kata dia. Jangan lupa juga bantu kita like and share. Like and share. Okay. Okay. MC. Okay, so yang mana nak try Crunchies, terima kasih ya bagi ilmu hari ni sama-sama. Hari tu. Hari tu. Oh, okay, hari tu. Maaf lah. Baru nak oyak sama-sama. Tapi sama-sama lah juga. Okay, so yang mana nak try Crunchies Almond Binaries, nak dapatkan Crunchies Almond Binaries, klik sahaja link di bawah untuk page. Dan untuk TikTok, klik sahaja link di bio. Kita dah letak link di bio. So, klik sahaja untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond Binaries. 2 bekas RM50. 2 bekas, bukan 2 bekas yang mini dah. 2 bekas yang Giant 50 pieces. RM50 saja. Jadi 2 bekas tu you all akan dapat 100 pieces lah. Sebab satu bekas 50 pieces. Gitu. Okay. So klik link di bawah. Kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond Binaries. Valid untuk valid sampai 31 hari bulan sahaja. 1 hari bulan tu tak ada dah. 1 hari bulan tu tak ada dah. Yang ni valid sampai 31 hari bulan sahaja. Okay. So, thank you yang mana join, thank you yang mana share, thank you yang mana like, thank you so much. Kita jumpa lagi besok pada pukul 9.30 pagi. Okay, bye-bye, assalam.